Selamat pagi murid-murid 3H. Pada pagi ini, kita akan teruskan pelajaran kita dengan bab 5 nisbah trigonometri. Okey, baik. Sebelum itu, mari kita membuat sedikit ulang kaji. Okey. Jadi segitiga berwarna biru ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi ini adalah sudut 90 darjah. Okey. So bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah sisi hipotenus. Okey, garisan ini dipanggil hipotenus. Okey, sisi ini adalah sisi yang terpanjang. Okey, dalam segitiga bersudut tegak dan ia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, yang kedua adalah sisi bertentangan. Okey. Ini adalah sudut kita, sudut theta kita, okey. Dan sisi yang bertentangan dengan sudut ini dipanggil opposite, iaitu sisi bertentangan. Okey, tetapi kita menggunakan istilah bahasa Inggeris kerana senang untuk mengingati formula SOHCAHTOA. Alright, so ini adalah sisi bertentangan dipanggil opposite. Okey. Kemudian ada satu lagi sisi di bawah ini. Okey, sisi ini adalah bersebelahan dengan sudut theta. Okey, dan ia adalah di antara sudut theta dan juga sudut 90 darjah. So ini kita panggil sisi bersebelahan ataupun adjacent. Okey. So untuk formula kita akan mengambil huruf di depan, okey, untuk senang kita ingat formula lah. Okey, so hypotenuse kita akan ingat sebagai H dan opposite kita akan ingat sebagai huruf O dan adjacent, okey, kita akan ingat sebagai huruf A. Okey. Okey, sedikit ulang kaji lagi berkenaan dengan formula. Okey, SOHCAHTOA. Okey, mari kita ingat semula untuk formula sin. Okey, formulanya adalah SOH. Okey, di mana ini adalah sudut kita, sudut theta kita. Jadi SOH adalah OH. Okey, opposite adalah yang bertentangan dengan sudut kita. So ini sudut kita yang bertentangan dengan sudut dipanggil opposite. Okey, so sisi opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey, so ini adalah hypotenuse. Okey, bagaimana kita tahu ini adalah hypotenuse? Kerana sisi ini bertentangan dengan 90 darjah. Okey, kalau 90 darjah bertentangan dengan dia adalah sisi hypotenuse. Okey, untuk cos, okey, cosine adalah cos. Cos formulanya adalah kah. Okey, kah di mana A bahagi H, adjacent bahagi hypotenuse. Okey, jadi di mana adjacent? Okey, ini adalah sudut kita, betul? Jadi adjacent yang sebelah dia. Okey, yang antara 90 darjah dan juga sudut kita. So yang sebelah ni adalah adjacent. Okey, A dan juga hypotenuse yang ini. Okey, bagaimana kita tahu? Kerana sisi ini bertentangan dengan 90 darjah. Bermaksudnya depan 90 darjah. Ni 90 darjah kan? So kalau depan dia hypotenuse lah. Kalau dalam bahasa Mandarin kita panggil tuimian, bertentangan. Alright, okey, untuk tangent, okey, formulanya adalah TOA. Jadi O bahagi A. Alright, so di sini adalah sudut theta kita. O opposite kepada sudut yang kita sudut kita ini dipanggil opposite lah. Sisi bertentangan dipanggil opposite. Okey, kalau sisi bertentangan 90 darjah baru hypotenuse ya. Kalau sisi bertentangan dengan sudut dipanggil opposite. Okey, bahagi dengan adjacent. Adjacent adalah sisi yang sebelah dia. Okey, next to it, sebelah dia. Okey. Okey, baik. Jadi ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk menentukan panjang sisi yang tidak diketahui, okey, tetapi nisbah trigonometri diberi. Okey, so ini pelajaran kita lah. Okey, so kita tengok contoh soalan 3 ini. Tentukan panjang sisi Q, okey, untuk setiap segitiga bersudut tegak berikut. Okey, jadi kita fokus kepada A ya. Kita buat A dahulu. Okey, baik. Okey, so kita tengok di sini ya. Okey, diberi sin QRP bersamaan dengan 1/3. Okey, bermaksud nisbah untuk sin diberi.
Okey, sin dah beri 1/3. Jadi kita tengok segitiga PQR. Okey, PQ adalah Q dan PR adalah 9. Okey, sekarang kita tengok soalan. Kita tengok apa maklumat yang diberi. Okey, sudut QRP. Okey, cikgu ambil pen. Okey, kita tandakan dulu sudut kita. Okey, QRP. So yang tengah-tengah adalah R kan? Jadi di sinilah kita punya sudut theta kita. Okey, itu cara kita nak tahu di mana sudutnya. Jadi sin theta, okey, sama dengan 1/3. Okey, dan kamu tahu kalau formula sin theta adalah opposite bahagi hipotenus. So, betul formula soh kah toa tadi kan? Soh kah toa. Tetapi kita fokus kepada sin. Okey, soh lah. Okey, baik. Jadi untuk opposite, okey, ini adalah sudut kita. Okey, jadi opposite dia yang bertentangan dengan sudut kita adalah Q. Okey, so kita tulis di sini Q. Alright. Untuk hipotenus yang mana? Hipotenus adalah yang bertentangan dengan 90 darjah. Okey, jadi hipotenus adalah 9. Okey, tulis 9 di sini. Okey, dan nisbah ini bersamaan dengan nisbah yang sudah diberi. Okey, dia sama dengan 1/3 kerana dalam soalan dah diberi sinnya sin adalah 1/3. Okey, bagaimana kita nak mencari Q? Okey, senang sahaja. Q ini dikekalkan di sebelah kiri, manakala 9 kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, 9 di sini adalah bahagi 9. Jadi bila kita pindahkan dia, dia akan menjadi darab 9. Okey, jadi kita tuliskan 1/3 darab 9. Okey, jadi kamu kira 1/3 darab 9. Boleh juga menggunakan kalkulator, kamu akan mendapat nilai 3. Okey, jadi jawapan kamu adalah 3. Okey, baik. Seterusnya, cikgu buatkan untuk C. Okey, untuk C ya. Alright, so diberi sin ACB bersamaan dengan 2/5. Jadi untuk sudut, kita tengok apa yang di tengah-tengahnya, huruf C, ACB, ACB. Jadi di tengah-tengahnya adalah huruf C, bermaksud di sinilah kita punya sudut. Okey, okey. Masih lagi menggunakan formula sin di mana sin adalah soh. Okey, okey. So bermaksud opposite bahagi hipotenus. Okey, jadi kita cari opposite di dalam gambar rajah ini. Di mana opposite? So, ini adalah sudut theta, jadi opposite yang bertentangan dengan sudut kita. Jadi, opposite-nya adalah 10 mm. Okey, hipotenus yang mana? Hipotenus adalah yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi, Q adalah hipotenus. Okey. Okey, and then kita tulis nilai yang dah diberilah di dalam soalan. Okey, sin diberi 2/5. So, kita samakan sahaja 2/5. Okey, baik. Jadi, jika panjang yang hendak dicari berada di bawah. Okey, di bawah bermaksud kita kena menggunakan kaedah cross multiplication. Nama kaedahnya ya. Okey, maksudnya 5 yang di sebelah kanan di bawah ini bawa naik ke sebelah kiri, naik ke atas. Dia akan menjadi 5 darab 10. Okey, macam inilah 10 darab 5. Sama sajalah. Okey, dan Q di bawah ini naik ke sebelah atas kanan. Okey, di belah kanan atas jadi Q darab 2. Okey, 2 darab Q samalah. Okey, Q darab 2, 2 darab Q sama. Jadi 10 kali 5 adalah 50. 2 darab Q adalah 2Q. Okey, so sekarang kita nak cari Q. Betul? Okey, jadi kalau cikgu ubah ke sini pun sama je lah. Okey, senang sikit nak tengok kan sebelah kanan, sebelah kiri sebagai subjek. Okey, sama je Okey, and then kita kekalkan Q. Okey, 2 di sini adalah 2 darab Q. Betul? Bila kita bawa ke sana dia akan jadi bahagi 2. So, 50 bahagi 2. Okey, so jawapannya adalah 25. So, 25 mm. Okey, kalau tak tulis milimeter pun tak apa, tulis 25 sahaja. Betul ya? Okey.
Okey, baik. Seterusnya soalan 4. Tentukan panjang sisi Z untuk setiap segitiga bersudut tegak berikut. Okey, sama juga konsepnya masih lagi mencari sisi yang tidak diketahui nilainya. Okey, Z, Z, Z. Tetapi kali ini diberi trigonometry cos. Okey, jadi cikgu tunjukkan satu soalan. Okey, cikgu tunjukkan A ya. Okey, baik. Untuk A, okey, cos SRT. Jadi tengok apakah huruf yang di tengah-tengah R ya. Jadi R kita letakkan theta kita di sini. Ini sudut kita. SRT. So di tengah-tengah adalah R ya. Okey, baik. Jadi kita gunakan formula cos lah. Okey. Kalau sin, so. Kalau cos dia akan jadi so kah. Okey, kah towa. So kita pilih cos lah. Okey, jadi cos ada theta bersamaan dengan AH lah, A bahagi H ya. A tu adjacent di mana maksudnya adalah sisi bersebelahan. Okey, H hypotenuse. Okey. Okey, jadi kita cari di manakah sisi A. Okey, adjacent yang mana? Okey, so kalau kita tengok ini kita punya sudut theta kan. Yang sebelah dia lah. So sebelahnya adalah Z. Okey, bukan 14 ya, kerana 14 ni bertentangan dengan 90 darjah. Jadi ia adalah hipotenus. Okey, jadi adjacent yang Z lah. Okey, sebelah dia di antara sudut dan juga 90 darjah. Jadi A adalah Z, hipotenus adalah 14. Okey, so kita samakan dengan nilai yang sudah diberi di dalam soalan 5/7. Okey, senang sahaja. Z ini sudah berada di belah kiri. So jadikan dia sebagai subjek lah. Kekalkan Z. 14 kita pindahkan ke sana. Okey, daripada bahagi 14 akan menjadi darab 14. Okey, darab 14. So kita tuliskanlah 5/7 darab dengan 14. Okey, so boleh guna kalkulator atau congak sahajalah. 7 dan 14 boleh potong kan, boleh mudahkan. Jadi jawapannya adalah 10 cm. Alright. Okey, contoh terakhir kita pada hari ini. Okey, nombor 5. Hitung nilai X bagi setiap segitiga bersudut tegak berikut. Okey, jadi kita nak hitung nilai X ya. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh untuk B ya. Okey, baik. Jadi kita tengok soalan. Okey, soalannya adalah tangent PRQ bersamaan dengan 3/4. Okey, jadi kita tengok PRQ yang tengah-tengah dia apa? R kan? Jadi sudut kita di sinilah. Pada R. Okey. Kemudian kita tengok apakah trigonometri yang digunakan. Dia guna tangent. So, kita tulislah so kah towa formula kita kan. Jadi kita ambil apa? Kita ambil tangent ya. Okey, so tangent theta sama dengan opposite bahagi adjacent. Okey. Okey, walaupun dia nak cari X, okey, kalau kita tengok X ni adalah apa? X adalah bertentangan dengan 90 darjah, betul tak? Jadi X ni adalah hipotenus. Tak ada pun hipotenus kat sini. Okey, bermaksud kita carilah dulu sisi yang tak ada di sini, di QR ini. Maksudnya kita kena cari sisi QR baru boleh kita cari X. Okey, jadi kita selesaikan satu persatu. Settlekan dulu tangent ni dahulu. Okey, sebab diberi maklumat berkenaan tangent. So, kita guna tangent dulu ya. So, tangent opposite bahagi A. Opposite yang mana? Ini theta. Okey, yang beropposite dengan theta adalah sisi opposite kita. 12 So, tulis 12 bahagi dengan A. A yang mana? Okey, so ini theta kita kan. Jadi, A sebelah dia lah yang QR ni. Okey, kita tak boleh ambil X ya sebab X ni adalah hipotenus. Jadi adjacent adalah QR. Okey, kita letak dulu QR sebab kita tak ada unknown kat sini kan. Boleh kita letak sebagai QR. Okey, tangent diberi apa dalam soalan? 3/4. 3/4. Okey, so kita cari QR ni dulu. Okey, sebab dia berada di bawah, kita buat kaedah cross multiplication. Okey. Okey, so 12 darab dengan 4, 48. 3 darab QR, 3 QR. Okey, senang kita tukar tempat. Biasakan, maksudnya biasakan perkara yang nak dicari di sebelah kiri sebagai subjek lah. Okey, so QR bersama dengan 48. Okey, ini 3 darab ya. Bila pindah ke sana, dia akan jadi bahagi 3. Okey, maka QR bersamaan dengan
16. Okey. Jadi 16 kita letakkan QR di sini 16. Baru jumpa 16. Sekarang barulah kita boleh cari hypotenuse which is X. X ni adalah hypotenuse lah. Okey. Now kita kena guna pengetahuan semasa tingkatan 1. Okey. Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras. Okey. So untuk mencari hypotenuse macam mana? Okey, so X ni adalah hypotenuse kita. Yang X ni adalah hypotenuse. So cara nak carinya kita kuasa 2kan kedua-dua sisi 12 dan juga 16. Okey, selepas dapat jawapan baru kita punca kuasa 2kan mereka. Okey, sekarang cari kalkulator. Okey, kira 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 berapa? 400 ya. Okey, so 400. So tekan kalkulator, punca kuasa 2 bagi 400 adalah 20. Okey, so jawapannya X adalah 20 cm. Okey, nampak ya, kena hati-hati. Okey, kena hati-hati bila nak jawab soalan trigonometri, tengok betul-betul apakah trigono yang diberi. Okey, sin ke, cos ke ataupun tangent. Okey, cikgu harap kamu faham, dan jika tak faham boleh ulang balik untuk tengok ya. Okey, baik. So setakat ini sahaja pelajaran kita pada pagi ini. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku teks uji mindas 5.1D. Okey, nombor 3 ABC, nombor 4 ABC, nombor 5 ABC dan juga nombor 7. Okey, jika ada soalan yang tak tahu boleh WhatsApp cikgu boleh tanya cikgu. Okey, terima kasih.